warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada pelajar 4 Jaya H? Okey, untuk video kali ini iaitu untuk video sains, kita akan masuk topik yang baru iaitu unit 6 bunyi. Jadi bunyi ni adalah perkara yang kita memang sehari dengar lah, tak perlulah cikgu nak beritahu lagi kan. Bunyi kereta, bunyi suara cikgu mengeluarkan percakapan ni pun adalah contoh bunyi hujan, bunyi angin, bunyi kipas yang kita selalu pasang untuk menunjukkan diri kita. Lagi bunyi apa? Bunyi cikgu rotan orang, pash pash. Itu pun antara contoh bunyi. Dan ada pelbagai lagi contoh bunyi. Jadi dalam topik 6 ni atau unit 6 ni, bunyi ni kita akan tengok apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan bunyi dan apa yang kita nak lihat mengenai bunyi. Jadi mari kita perhatikan gambar di atas ini. Mari kita tengok sama-sama apakah bunyi yang dapat kamu perhatikan dalam situasi di bawah. Kalau situasi di bawah ni kita dapat melihat ada bunyi burung. Kita dapat nampak bunyi burung kurung-kurung yang macam video sebelum ni kita dengar bunyi burung layang-layang ataupun swallow. Swallow tu adalah dalam bahasa Melayu bermaksud burung layang-layang. Kemudian kita tengok ada contoh yang dekat sini, orang menelefon kawannya, bunyi telefon bimbit berdering. Ada macam-macam lah contoh bunyi telefon berdering. Ada bunyi lagu itu, lagu ini. Ada orang main gitar dekat sini. Contoh yang cikgu tunjuk video tadi lah. Ada orang main gitar. Macam mana gitar tu mengeluarkan bunyi daripada kita detik bunyinya, tik-tik, keluar bunyi yang sedap untuk didengari. Dan juga bunyi kereta horn kawan kita yang dekat sini ni. Ini kawan kita yang dekat sini, kesian dia nak ni pun susah. Dan juga bunyi kucing kat bawah sekali ni, bunyi miau-miau. Itulah bunyi. Jadi apa yang saya cakap ni pun adalah bunyi. Jadi tak ada yang pelik tentang bunyi. Bunyi ni sesuatu yang berlaku ataupun fenomena alam yang mana ia bila kita keluarkan sesuatu yang mengeluarkan bunyi, dan bunyi itu dapat ditafsir oleh telinga kita mendengar dan ditafsir oleh otak. Maka dihasilkan itu adalah bunyian bergantung kepada objek tersebut. Kalau kita dengar bunyi gitar, maka otak kita akan tafsir itu bunyi gitar. Kalau bunyi orang, bunyi orang. Kalau bunyi kucing, bunyi kucing. Dan juga sebagainya. Kemudian kita nak tengok bagaimana getaran dan bunyi ni adalah saling berkait rapat. Jadi kita nak tengok ada pelbagai getaran yang menghasilkan bunyi. Bukan bunyi saja semata-mata, tapi ada yang menghasilkan bunyi tersebut. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan yang mana getaran itu yang menghasilkan bunyi. Jadi kita tengok kepada situasi di bawah ini. Okey, mari kita besarkan sikit. Okey, kita tengok ada satu acara nyanyian. Okey, ada acara nyanyian di sini ataupun choir. Siapa yang pernah masuk choir, dia mungkin pernah tengoklah macam mana persembahan ataupun pernah lihat ataupun pernah join sekali choir. Macam nilah keadaannya ataupun persembahan muzik. Ada role mereka yang masing-masing ataupun ada watak yang mereka bawakan. Contohnya orang yang main gitar, orang yang main violin ataupun ni cikgu tak pasti namanya apa, main seruling melalui tiupan dan juga bunyi drum dan bunyi tepukan. Jadi kita nak tengok satu persatu. Kita zoom sikit, kita nak tengok bunyi tiupan. Apabila kita tiup seruling, kebanyakan bunyi tiupan ni datang daripada seruling, maka udara di dalam seruling akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Yang mana kita meniup seruling tu, kita menghasilkan udara, betul tak? Kita tiup. Jadi ada terhasilnya udara. Bila terhasilnya udara, maka akan berlaku getaran di dalam seruling. Bila seruling itu bergetar melalui hasil daripada tiupan yang kita lakukan, molekul daripada udara itu akan melanggar antara dinding dan dinding seruling itu, dan terhasillah bunyi mengikut kepada kemahuan yang kita nakkan lah. Contoh kita kan seruling kan ada lubang tu, kita tekan nanti lubang, keluar lubang yang ni bunyi lain, lubang yang ni keluar bunyi lain. Maknanya semakin mana dia travel antara seruling tu, dia travel kat seruling tu, kat situ keluar lain, dia travel kat sini keluar lain, jauh dia bunyi keluar lain. Jadi kita tengok ketukan pula, ketukan saksofon, xilofon. Apabila xilofon diketuk, bar xilofon bergetar. Jadi apabila kita ketuk xilofon ataupun kita ketuk mana-mana lah, kita ketuk kereta, ketuk meja, ketuk meja pun antara salah satu yang bila kita ketuk meja terhasilnya getaran. Jadi bila getarannya ada, maknanya akan terhasil lah bunyi. Jadi tak akan lari jauh manalah getaran dan juga bunyi. Bunyi kebanyakan terhasil daripada getaran sesuatu. Jadi mari kita tengok kepada tepukan. Tepukan ni bila kita tepuk tangan. Kita tepuk tangan,
akan berlaku getaran dekat tangan kita. Bila berlaku getaran, hasil daripada getaran tu akan menghasilkan bunyi. Kepingan daripada alat ni pun cikgu tak pasti apa namanya. Dan juga petikan dan gesekan, contohnya adalah gitar. Apabila gitar yang kita petik tadi melalui video pertama yang cikgu tunjukkan tadi, apabila ia bergetar, maka terhasillah lagu yang kita inginkan mengikut kepada petikan yang kita buat. Dan seterusnya, muka surat yang seterusnya, mari kita tengok mengenai bunyi yang bergerak. Jadi bunyi yang bergerak ni, anak-anak murid sekalian, kita nak tengok bunyi ni bergerak macam mana? Bergerak melalui kaki ke? Tangan? Adakah dia merangkak ataupun berjalan melalui anggota-anggota yang mereka ada? Tidak. Jadi kita nak tengok macam mana bunyi itu bergerak. Kita tengok pada situasi ini, Faiz, Teruni dan Milan dekat taman permainan ternampak ada seorang penjual aiskrim. Jadi apabila penjual aiskrim ni membunyikan locengnya, kita dapat mendengar. Tapi disebabkan oleh kedudukan Faiz, Teruni dan Milan berbeza ataupun jaraknya berbeza, seorang dekat, seorang sederhana jauh, seorang paling jauh. Jadi dia berfikir, kenapa pula kedudukan makin jauh daripada bunyi aiskrim tu makin tak kedengaran, makin kita jauh makin kedengaran, makin dekat makin sakitlah telinga kita. Jadi kita nak tengok macam mana. Jadinya apa yang dimasukkan adalah, walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza, mereka boleh mendengar bunyi loceng daripada penjual aiskrim kerana bunyi bergerak ke semua arah. Nampak tak? Bunyi bergerak ke semua arah. Contoh saya bercakap ni, saya pakai mic, bunyi ni akan menghala ke semua tempat. Tapi mic saya akan dapat tangkap apa yang saya cakap sebab ia adalah fungsi kepada mikrofon. Sebab itulah awak boleh dengar melalui kalau awak tengok video ni kan. Kita nak tengok pula situasi yang berikut. Situasi yang mana dekat sekolah kita jaranglah ada loceng. Memang tak ada loceng. Ini contoh kalau sekolah kebangsaan. Dekat sekolah kebangsaan ada bunyi loceng kering, menunjukkan waktu rehat, menunjukkan waktu tamat belajar, menunjukkan waktu tamat waktu 1 jam ataupun tamat waktu persekolahan, ataupun kalau bunyi loceng panjang. Itu adalah contoh bagi kalau ada berlakunya kebakaran. Jadi kita nak tengok sudah waktu rehat lah. Mari kita beratur dulu kawan-kawan. Masa sudah tamat, kita sambung kelas esok. Nampak tak bagaimana bunyi yang dihasilkan menyebabkan ada pelbagai situasi yang berlaku. Jadi kita nak tengok mengapakah bunyi loceng sekolah dapat didengar oleh murid-murid di atas. Sebab apa? Sebab daripada cikgu ni lah bunyi bergerak ke semua arah. Saya bercakap ni, awak dengar. Saya bercakap ni, orang belah sana dengar. Saya bercakap ni, orang dalam bilik pun dengar. Kecuali kalau biliknya tertutup rapat dan kedap bunyi. Itu barulah tidak boleh mendengar. Jadi kita nak tengok macam mana kalau kita bercakap tapi ada orang tak boleh dengar melalui bilik yang tersebut. Itu yang kita nak tengok. Jadi bunyi ni sebenarnya boleh dipantulkan. Bukan sahaja cahaya. Cahaya memerlukan sesuatu yang rata, tempat yang rata seperti cermin untuk dipantulkan. Tetapi bunyi pun lebih kurang macam itu. Bunyi pun boleh dipantulkan, tetapi beza dia dengan cahaya. Cahaya memerlukan cermin ataupun sesuatu yang rata dan boleh dipantulkan kalau ia mempunyai sesuatu yang licin, rata dan juga dipantulkan melalui cermin. Kita tengok cermin untuk tengok diri sendiri, bukan cermin mata. Cermin yang kita tengok diri sendiri ataupun mirror, bukan spectacle. Jadi untuk itu kita nak tengok macam mana bunyi ni boleh dipantulkan. Contohnya kita tengok situasi yang berada di depan ini. Faris dan keluarganya baru sahaja berpindah ke rumah baru. Ketika dia bercakap di dalam bilik kosong, dia mendengar semula suaranya. Contoh saya jadi, hello. Hai. Itu adalah contoh bunyi yang boleh dipantulkan. Jadi sesuatu yang aneh ke sebenarnya? Itu bukanlah sesuatu yang aneh. Itu adalah fenomena yang dikatakan iaitu fenomena bunyi. Bunyi yang boleh dipantulkan jika kita bercakap di dalam ruang bilik yang kedap dan kosong. Barulah kita boleh dengar bunyi yang kita bercakap. Jadi kita nak tengok macam mana bunyi ni boleh dipantulkan. Jadi apabila kita bercakap ke dinding, contoh bila kita bercakap ke dinding, tiba-tiba ada satu halus yang kita boleh dengar balik melalui telinga kita. Itulah yang dipanggil sebagai pantulan bunyi. Arah yang bergerak ke arah permukaan keras, maka akan dipantulkan semula bunyi yang kita hasilkan. Tetapi tidaklah sekuat pada mula yang kita hasilkan. Cuma ada juga bunyinya. Kita nak tengok contoh yang lain seperti kita menjerit di dalam gua
ataupun kita menjerit di dalam dewan yang kosong. Kita menjerit dalam dua, kan kita bunyi hai 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 hai. Dia macam ada hello. Dia macam ada satu fenomena yang kita panggil sebagai hello, iaitu bunyi yang dipantul-pantul kemudian akan bertukar kepada tenaga yang lain. Itu saya tak pastilah. Mungkin pada maknanya bunyi tu boleh hilang lah, tetapi ia boleh juga dipantulkan. Macam dalam dewan yang kosong, contoh kat dewan sekolah kita jerit, ataupun dalam kelas kita jerit, kita jerit kuat-kuat. Saya tak boleh lah jerit kat sini kan. Kita jerit kuat-kuat, kita jerit, kemudian kita akan dengar balik suara kita tadi. Itu bukanlah suara orang lain, itu adalah suara kita sendiri. Jadi janganlah takut kalau kita terdengar suara yang berikut. Okey, untuk fenomena pantulan bunyi ni kita akan masuk pada kelas yang akan datang. Jadi oleh itu sampai sini sahaja video cikgu pada kali ini, iaitu kita belajar mengenai bunyi dan bagaimana bunyi dipantulkan dan juga fenomena bunyi yang berlaku di sekeliling kita. Sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.